Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada Dr. Azamri dan kepada semua rakan-rakan yang saya hormati sekalian. Kami daripada Kumpulan AFA akan membentangkan laporan tugasan yang bertajuk Marah. Kumpulan kami terdiri daripada saya sendiri, Muhammad Anizul bin Abdul Wahid, nombor matriks A177834, rakan saya Muhammad Rifki bin Jamal Alil, diikuti Saiful Hisham Zainal Abidin, Nurul Adila Alias dan Azhar bin Abdul Aziz. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Saiful Hisham bin Zainal Abidin. Menurut Lazarus dan Alteny, setiap emosi memberikan sumbangan kepada sesuatu penilaian ataupun dipanggil appraisal menerusi struktur kognitif yang berbeza. Manakala Oakley dan Johnson, individu yang lain berpendapat bahawa emosi ialah sesuatu yang kognitif tetapi bukan kenyataan dan tidak melibatkan peringkat yang lebih tinggi daripada kognitif. Okey, terima kasih kepada sahabat saya yang telah menerangkan apa itu emosi. Kini saya akan teruskan apa yang dikatakan dengan marah. Okey, sebelum itu saya Azhar bin Abdul Aziz, matriks nombor A178420. Marah. Apa itu marah? Kalau menurut Dewan Bahasa dan Pustaka, marah ini bermaksud berasa panas hati kerana ditipu atau disebabkan dihina. Yang keduanya, marah ini dikatakan perasaan panas hati. Yang ketiga, dikatakan bengang. Keempat, gusar. Dan yang kelima, murka. Bagaimana yang didefinisikan oleh para pengkaji, iaitu pengkaji Novako pada tahun 1975 mengatakan marah ini merupakan suatu emosi subjektif yang melibatkan komponen psikologi dan penilaian kognitif. Manakala pengkaji yang bernama Kasinov, iaitu pada tahun 1995, beliau mendefinisikan marah ini sebagai di mana keadaan perasaan negatif yang berkaitan dengan gangguan kognitif, perubahan fisiologi dan kemudiannya melibatkan ataupun reaksi tingkah laku. Yang ketiga, pengkaji seterusnya adalah daripada McCarthy, Barnes dan juga Alport pada tahun 1998, yang bermaksud marah ini merupakan emosi pemusnah negatif yang sering berkait rapat dengan kesedihan, masalah, kemarahan dan kemurkaan. Sesetengah pakar mencadangkan bahawa kebanyakan ataupun rata-rata kita sebagai orang dewasa ini at least dalam sehari sekali kita akan marah. Manakala kalau kita berasa jengkel ataupun bengang, at least 3 kali dalam sehari. Ada juga pakar-pakar, iaitu seperti pakar pengurusan kemarahan ni, mengatakan bahawa dalam sehari secara purata 15 kali orang dewasa secara realistiknya akan marah, berasa marah. So, secara kesimpulannya, tak kira lah berapa kali kita marah, ia merupakan satu emosi yang biasa dan ia adalah fitrah serta tidak dapat dielakkan. Cuma bagaimana kita menguruskan kemarahan itu.
Terima kasih. Yang sinonim dengan marah adalah yang pertama bengis, yang keduanya menyirap, yang ketiganya meradang, yang keempatnya bengking dan yang kelima mendidih. Assalamualaikum and good day everyone. Saya Nurul Adila binti Alias, metrik number A177934. Punca dan asal-usul marah. Secara umum, berdasarkan sumber daripada Explaining the Base and Fundamental of Anger yang diterbitkan pada tahun 2015, asal-usul kemarahan dipecahkan kepada psikologi, fisiologi, neuropsikologi dan domain agama. Daripada psikologi, terdapat beberapa teori yang selalu digunakan pakai oleh ahli falsafah dan juga pengkaji. Teori pertama adalah attachment theory, di mana strategi zaman kanak-kanak untuk bertahan menghadapi kemarahan ketika dalam keadaan yang tidak selamat sehingga seseorang itu dewasa. Kemarahan ini berpanjangan lama-kelamaan akan menjadi penggerak atau tipping point kepada individu apabila tercetusnya sesuatu masalah dan mereka gagal untuk membendungnya. Secara tidak langsung, ia akan mengakibatkan tingkah laku agresif pada masa dewasa. Sensitivity to reinforcement theory pula adalah seseorang yang mempunyai tahap tekanan dan kebimbangan yang tinggi atau domain dalam diri mereka. Sangat sensitif terhadap isyarat ancaman dan hukuman dan mereka akan menunjukkan banyak tingkah laku dan reaksi yang marah. Perbezaan pertahanan diri individu boleh dianggap sebagai dimensi personaliti asas dalam teori ini. Mereka terlalu sensitif terhadap persepsi ancaman yang merupakan faktor utama dalam menimbulkan kemarahan dalam diri pada situasi yang berbeza. 5-factor model of personality. Neuroticism ataupun ketidakstabilan emosi adalah salah satu daripada 5 ciri utama dalam Big Five personality theories. Mereka ini dianggap bertindak balas dengan lebih teruk kepada tekanan dan cenderung untuk mentafsirkan sesuatu yang biasa kepada kemarahan dan pemusuhan. Orang yang neurotik ini biasanya penuh dengan perasaan negatif, terutamanya kebimbangan, kemurungan dan paling utama adalah kemarahan. Daripada sudut psikologikal pula, ketika marah, sistem saraf autonomi dikawal oleh aktiviti hormon bahagian tengah dan cortical kelenjar adrenal dan ia menembiskan hormon tertentu. Perubahan fisiologi dalam kemarahan adalah hasil pengaktifan cabang dalam sistem saraf autonomi yang menyediakan badan untuk menangani situasi tertentu. Perubahan ini termasuklah peningkatan tekanan darah, peningkatan kadar jantung, pernafasan, pengembangan salur darah sistem saraf pusat, ketegangan otot serta lain-lain lagi. Daripada sudut neuropsychological pula, hypothalamus dan sistem limbik, terutamanya amigdala, menghantar impuls ke saraf otak dan hasilnya sistem saraf autonomi secara langsung mempengaruhi organ dan otot dalaman. Korteks orbitofrontolateral mempunyai aktiviti tertinggi ketika marah. Domain agama pula, menurut kajian ini, punca utama kemarahan pada manusia adalah sikap berasa hebat, sombong dan meninggi diri. Manusia biasanya menjadi marah apabila berasa terancam atau tergugat oleh tegahan, larangan berunsurkan agama. Klasifikasi marah. Menurut International Journal of Medical Review, marah diklasifikasikan kepada 4 kategori. Yang pertama adalah dualistic classification of anger. Di bawahnya terdapat aggressive anger dan passive anger. Aggressive anger, bully, kekejaman, berasa hebat, menjengkelkan, tingkah laku manik, berbahaya, mementingkan diri sendiri, mengancam, menyalahkan, tindakan yang tidak dapat diramal dan juga tindakan kebencian. Passive anger adalah sikap tidak peduli,
merasa tidak berpuas hati, melarikan diri, menyalahkan orang lain, tingkah laku obsesif, penderaan mental, tindakan kritis, mencuri, menyalahkan diri sendiri dan mencederakan diri. Kategori kedua pula adalah straight anger theory, di mana yang pertama adalah state anger, menerangkan perasaan marah yang dialami oleh individu dalam bila-bila masa dan pelbagai rasa yang timbul akibat daripada rasa bengang sehingga tercetusnya kemarahan. Trade anger adalah kecenderungan global pada mana-mana individu untuk mengalami perasaan marah. Kategori ketiga adalah kemarahan sihat dan tidak sihat. Kemarahan sihat akan berakhir dalam mempertahankan nilai dan batas seseorang, memelihara diri, perlindungan dan mendapatkan semula hak berdepan dengan kemarahan orang lain. Kemarahan tidak sihat pula selalunya digunakan untuk mencapai matlamat selain berbeza dengan kemarahan yang sihat yang akan melibatkan risiko dan bahaya. Yang keempat adalah klasifikasi agama, iaitu fall short, berasa lemah atau tidak mempunyai kuasa kemarahan. Temperance, kemarahan datang tepat pada masanya dan betul supaya ia tidak tersasar daripada hukum dan rasional. Extravagance, kemarahan menguasai diri dan akal, tindakan dan tingkah laku seseorang melebihi hukum dan kewarasan rasional. Saya Rifki Alil, A177833. Seterusnya kita beralih kepada kategori marah mengikut sikap. Terdapat 4 kategori kemarahan yang menerangkan perbezaan dari segi sikap dan tingkah laku. Antara kategori tersebut adalah yang pertama, explosive anger. Yang kedua, passive aggressive anger. Yang ketiga, avoidance anger. Dan kategori yang terakhir adalah diplomatic anger. Bagi explosive anger, diterangkan individu memiliki tahap marah sedemikian yang tidak takut untuk menunjukkan atau mengekspresi kemarahan menerusi perbuatan atau secara lisan. Manakala bagi passive aggressive anger dan avoidance anger, kelihatan hampir sama, cuma passive aggressive anger berdepan dengan cara lebih kepada berdiam diri atau sinis, manakala avoidance anger pula menggunakan kaedah untuk mengelak atau lebih gemar untuk melarikan diri daripada konflik. Ketiga-tiga kategori kemarahan ini tidak membantu kepada penyelesaian dan biasanya membuat konflik menjadi lebih teruk. Bagaimanapun, kategori yang terakhir, kategori marah yang terakhir iaitu diplomatic anger menggunakan pendekatan yang lebih rasional, iaitu adalah lebih tegas dalam menyampaikan idea dan tidak setuju dengan sesetengah perlakuan individu atau situasi yang dihadapi. Tetapi diplomatic anger memberi ruang atau membenarkan kepada rundingan untuk menyelesaikan konflik. Itu saja dari saya. Terima kasih. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan seseorang itu marah, iaitu daripada segi latar belakang keluarga, pemikiran tidak rasional, budaya dan sosial, dan juga daripada tahap kesabaran yang rendah. Pendek dan ringkas tetapi mungkin tidak diendahkan, sedangkan pengabaiannya mungkin akan menatijahkan sesuatu yang besar. Kerana marah, seseorang boleh bertindak di luar kawalan sehingga membawa kepada kecederaan atau pembunuhan. Kerana marah, seorang suami boleh menjatuhkan talak kepada isterinya apabila berlakunya pergaduhan. Kerana marah, mungkin akan adanya sekeping hati insan yang terluka akibat kata-kata nista yang dihemburkan lidah ketika dalam keadaan marah. Pesanan Nabi Muhammad SAW terhadap umatnya, jangan marah. Larangan ini telah diulang oleh baginda Nabi beberapa kali. Sekian saja pembentangan daripada kumpulan Alpha. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.